A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Fadil Ustaz Ruslan selaku pemudah acara program pada malam ini, bagi tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jatuh masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Untuk makluman, saya sampai di Bentung semalam kira-kira jam 7.30 pagi. Lepas di Bentung, ceramah di masjid daerah Bentung, saya terus gerak ke Raub. Di sana berkuliah di restoran Azmi Patin Raub. Bukan kuliah, makan. Kemudian malam tadi di Kuantan, di satu program keluarga, sebuah keluarga berceramah di sana. Kemudian pagi tadi kuliah subuh di Masjid Tepian Putra di Kuantan. Kemudian duha di Masjid Ar-Rayyan di Indra Mahkota Kuantan. Dan kemudian petang tadi dah sampai sinilah. Cari homestay payah warna. Kan? Jadi tapi alhamdulillah dapat jugalah jumpa, rehat, dan malam ni kita bertemu di sini. Habis ini baliklah ke Seremban. Esok pagi Putrajaya, ceramah di Putrajaya, petang online, malam di Seremban. Macam itulah. Dan seterusnya. Jumpa rasa macam baru. Dah lama tak jumpa Ustaz Ruslan. Jumpa dah baru ni di Pondok Muallim di Slim River, Perak. Bagi tarikh terus jadi je. Alhamdulillah. Kan? Kalau minta dengan handphone ni lambat. Dah jumpa tu lagi cepat dapatnya. Kan? Dapat terus tarikh. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kebetulan pula memang tajuk yang saya pilih malam ni, kenapalah nak sedekah. Kebetulan pula tajuk tu yang saya pilih. Kan? Dan kalau kita tengok bab sedekah ni, kadang-kadang ramai orang terfikir kadang-kadang. Situlah ujian yang paling besar. Kadang-kadang. Dulu masa miskin senang sedekah, dah kaya pula susah sedekah. Kan? Kadang-kadang macam tu. Bila dulu hasil tak seberapa, dia rajin sedekah. Kadang dia tak perasan tu. Dia sedekah kalau orang kenduri, ada je benda dia bawa. Pisang, kepaya, atau kepaya? Papaya. Botik di sini kan. Orang ni sebenarnya sebut kepaya tu kan. Jadi kan dulu ada je barang dia bawa, susu, minyak, topung, bawa pergi ke rumah orang kan. Sebab itu pun sedekah sebenarnya. Ada orang tu pula awal-awal pagi lepas subuh dia dah sampai ke rumah orang nak kahwin, nak kena kahwin ni. Dia sampai, dia kemas semua, dia cuci rumah orang tu, dia susun meja, susun kursi, dia lap-lap pinggan, dia buat semua benda. Itu pun sedekah sebenarnya. Kan? Hari ni saya tengok ada orang dah datang masjid awal petang tadi, dah datang, dah susun kursi kat luar tu. Kau memang dah lama kursi tu macam tu. Contohlah kan. Jadi dia dah susun kursi ni pun satu bentuk sedekah. Kan? Jadi sebenarnya sedekah ini adalah merupakan salah satu usaha untuk mendapat pahala yang berterusan kalau kena dengan sedekahnya. Kan? Kalau kita tengok Allah Ta'ala ni sebenarnya siapkan ganjaran untuk kita terlalu banyak dalam bab sedekah. Malam ni santai-santai je, jangan risau-risau. Tak ada yang borek-borek dia ceramah malam ni. Samsul Dubat tak pernah bagi yang borek-borek. Semua boleh faham. Tinggal nak bagi je duit tu. Kan? Jadi mesej tu faham. Mengangguk sampai ke lantai, sedekah RM1 pun tidak. Itu masalah tu. Kan? Jadi ni kena faham betul-betul. Sebab bab sedekah ni terlalu banyak keajaiban sedekah ni. Banyak. Kalau boleh bawa lah kisah Piramli lah. Allahyarham Tan Sri Piramli. Dia hidup dia susah. Saya pun dengar tu terharu, tersentuh hati saya.
Macam mana satu ketika dia memang tak ada apa. Nak raya ni dia tak ada duit ni. Tiba-tiba dia dapat payment bayaran tu untuk kerja-kerja syuting yang dia pernah buat sebelum ni. Dia dapat bayaran tertunggak, dapat kat dia RM200. Dulu besar RM200 ni. Lepas tu dia tanya seorang cameraman dia. Cameraman dia tanya, kau tak balik ke? Kau tak balik raya? Dalam dokumentari tu beritahu, cameraman tu orang Pahang. Kau tak balik ke? Ikutkan nak balik, maknanya tak sihat tapi saya duit tak ada. Apa Allahyarham Tan Sri P. Ramlee buat? RM200 kat tangan dulu macam RM2,200 tu dulu. Zaman dulu. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee bagi RM200 tu semua bagi kat kau, bagilah balik. Tengok ayah kau, mak ayah kau tak sihat. Balik raya. Dan P. Ramlee tak ada apa pun. Dia bukan tinggalkan RM50 dekat dia, dia bagi RM150, bagi semua. Tapi kita tengok macam mana nama dia mekar sampai hari ni orang sebut nama dia. Contohlah. Itu baru satu contoh. Tu belum cerita lagi waktu saya dulu, kan? Saya dulu nak bawa ahli keluarga saya pergi umrah. Waktu di Mekah, di Madinah, lepas makan tengah hari saya duduk dengan mak saya. Saya cakap, mak ingat nak bawa lah keluarga kita mana yang susah-susah tu nak bawa pergi umrah. Nak sedekah bawa dia orang pergi. Biar dia rasa pergi umrah macam mana. Mak saya cakap, kau jangan main-main ni Madinah ni. Kau dah cakap kau kena buat ni. Yalah, cakap ni nak buat lah ni. Masa tu tahun 2017. Akhirnya pada hujung 2018, barulah saya rasa saya boleh bawa. Kira ahli keluarga yang perlu dibawa, kira jumlahnya 15 orang. Monong sekejap. Nak beritahu Samsul Debat ni manusia biasa. 15 orang. Bayang, takkan bagi package yang paling teruk sekali. Family kenalah bagi package yang bagus. Bayangkan seorang RM9,000 masa tu. RM9,000. Tak sahlah dikalikan. Saya pun takut orang. Kan? Bayangkan 15 orang, setiap seorang RM9,000. Tu belum cerita sampai sana nak pergi Taif, ada yang cakap, tak apalah lain kali lah pergi sebab kena tambah duit. Tambah juga duit. Sebelum pergi, dua yang menung. Pertama saya, kedua buka akaun. Menung. Nak bagi tahu masa tu dalam hati saya ni terdengar kat telinga saya cakap apa? Padan muka kau. Ni cerita betul ni. Saya dengar kat telinga saya, padan muka kau. Dulu kau dalam ceramah bukan main kau cakap sedekah tak pernah miskinkan orang. Buku akaun kau tengok berapa ringgit tinggal. Ni cerita betul. Ni manusia biasa ni. Itu sebab jangan letak Ustaz Syamsul Debat, saudara Syamsul Debat, SSD. Kan? Sama yang kong kali kong tu kan. Iya, nak beritahu saya manusia biasa. Terdengar bisikan tu, padan muka kau. Tapi apa saya cakap? Hantarlah. Apa nak jadi-jadilah. Kan? Tapi dalam hati terasa banyak duit aku habis. Terasa. Tapi bila sampai di KLIA, kan? Sampai di KLIA, bila saya nampak semua ahli keluarga saya yang berkumpul ni, dengan ada yang dah pakai kain ihram sebab saya turun ke Mekah dulu masa tu. Semua dah pakai kain ihram, semua dah siap dah dengan barang-barang family hantar. Separuh daripada rasa hilang duit tu dah tak ada. Separuh tau, tak habis semua lagi. Separuh perasaan habis duit tu tak ada rasa. Tapi bila sampai di Tanah Suci, bila nampak air mata mengalir pada ahli keluarga ni, ada yang dah masuk senarai insolvency, bankrupt. Ada yang terpaksa dapatkan penjamin nak pergi. Dan ada yang tak pernah naik kapal terbang. Naik kali pertama, terus pergi ke Mekah. Jom fikir. Masa tu bila nampak air mata dia orang, hilang dah perasaan saya. Duit dah tak ada. Lantak saya gembira. Sebab tengok air mata mengalir. Dia orang sangat gembira dapat pergi ke Tanah Suci. Masa tu saya dah tak rasa dah duit saya habis. Lantak lah. Okey aja. Kan? Dan bila balik semula ke Malaysia, tak sampai 3 bulan, Allah ganti balik duit saya. Malahan lebih lagi. Masa tu tak adalah cakap mujur balik modal. Tak adalah cakap macam tu. Tapi saya cakap apa saya cakap masa tu? Tak, saya kata, siapa lagi aku nak tolong lepas ni? Tolong jangan angkat tangan. Ni contoh. Ya. Kandul lah yang angkat tangan kan. Tak, tapi betul. Nak beritahu itu antara. Semenjak daripada tu, banyaklah saya cuba. Bereksperimen ni bila kita sedekah, jangan risau. Allah bagi baru.
Allah bagi lain. Benda-benda hebat akan berlaku. Nabi sebut, kalau kamu nak dimurahkan rezeki, jangan tinggal dua perkara. Apa dia? Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dah beritahu dah. Jadi orang yang bangun subuh yang lambat, jangan memang tak merasa lah. Bukan subuh gajah lagi dah. Subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Kan? Dah pupus dah. Terperanjat imam tu. Siapa pula kunut tengah hari ni? Kan? Bayangkan tu kan? Jadi pertama tu, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Datang awal kita solat sunat dulu. Lepas tu, jangan kamu tinggal sedekah subuh. Siapa yang datang ke surau, datang ke masjid, bawa duit, masuk duit dalam tabung tu. Ya. Jadi malam ni janganlah tunggu pagi besok pula. Sebab Ustaz Roslan dia tak tunggu tabung tu sini. Masukkan malam ni. Besok pagi, transfer online. Kan? Ya. Sebab apa? Bila kita sedekah subuh, malaikat akan report ni. Ya Allah, hamba-Mu ni Allah telah memulakan harinya dengan bersedekah kepadamu, Ya Allah. Maka kau buka luaslah rezeki untuknya hari ni, Ya Allah. Hari yang kita sedekah subuh tu. Tu cerita dia. Itu sebabnya kalau orang perempuan paling senang macam mana tau? Ambil satu bokeh tu. Satu bokeh. Bekas. Kau tak faham lah. Bukan satu bokeh tu kan. Dalam bokeh tu masuk contoh dalam botol ni kan. Pagi subuh tu masuk RM2. Ni untuk Mahatafiz Quran Darul Abrar ni. Lepas tu masuk lagi RM50. Masuk RM20. Masuk RM10. Setiap pagi buat. Hari Jumaat bagi dekat encik suami. Bang, abang kan pergi kan. Abang tengok tu tabung Ustaz Roslan tu. Yang Mahat Tafiz tu. Abang masukkan duit ni abang ya. Abang masukkan kat dalam tu. Jadi hari-hari setiap pagi tu memang dah kira dah. Bagi, dapat lagi satu lagi. Contoh. Saya semalam, ada tak dia orang imam bagi tahu Ustaz? Saya tersasul semalam. Sumbangkan untuk ni. Mahat Tafiz Darul Abrar, dia nak beli van jenazah, saya kata. Terkejut, bukan van jenazah, van untuk student, dia kata. Untuk pelajar-pelajar tahfiz. Terkejut imam tu semalam sekejap. Kan, rupanya untuk kegunaan pelajar. Bayangkanlah, setiap hari bila pelajar gunakan. Pelajar pergi, tak pernah dengar dah. Ustaz Roslan nak buat budak-budak pergi kelab dandut, tak pernah dengar kita. Bawa van tu pergi mana? Pergi ni, ada jemputan untuk berkasidah dekat sini. Jemputan untuk buat selawat ni, untuk berzikir dekat sini, untuk berselawat malam tu dekat sini, dekat kenduri sana. Perjalanan tu perjalanan baik, bawa budak tu hasil daripada sumbangan kita, mengalir pahala. Tu cerita tadi tu. Kan? Jadi bagaimanakah yang disebutkan dalam satu hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi, yang mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia, yang membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bagi tuan-tuan, bagi banyak-banyak. Tak boleh bagi RM1, bagi RM50. Kau tak boleh bagi 50, bagi 100. Kalau tak boleh bagi tu, galang apa yang ada tu. Lurutkan lah, kumpulkan masuk dan tabung tu. Tahulah Ustaz Roslan nak talak kat kedai pajak, so apa dapat? Apa dah hal? Tu. Kau tak ada, telefon tu bagi. Pandailah kita tolak kedai Cina, so dapat berapa? Dunia semua tu bagilah. Macam tu ayat lah kan. Betul. Kita berkira-kira benar. Ada orang nanti bila masuk dalam kubur, dia terkejut. Digambarkan masuk dalam kubur, dia tengok. Apsalah luas kubur aku ni, aku tak adalah baik sangat. Tak adalah luas sangat. Luas sikit je. Luas sikit lah. Luas juga kubur aku ni. Apa sal? Ada satu malaikat bagi tahu. Sebab dulu masa kau hidup, kau pernah sumbang RM1 untuk Ma'had Tahfiz Al-Quran Darul Abrar. Sebab itulah yang paling ikhlas kau boleh bagi. RM1 nepek lapang macam ni kubur. Kalau aku tahu, aku bagi semua hartaku. Tapi dah lambat. Kan? Dah lambat, masa tu baru nak sedekah. Tu sebab kalau dihidupkanlah jenazah tu, mayat dalam kubur tu dihidupkanlah 10 minit. Dia tak sibuk nak balik rumah dia. Dia akan sibuk cari tabung. Sebab apa? Dia nak cari mana lagi tempat aku boleh sedekah. Tapi itu takkan berlaku. Ya? Kita dah berada di dunia yang lain. Maknanya
perbuatan bersedekah ni adalah akhlak yang baik. Kadang-kadang kita nampak macam malah sikit sangat kau bagi. Apa bendanya? Jangan cakap. Dalam keadaan yang terdesak, RM1 besar nilai dia. Dalam satu pasar malam nampak orang melelong minyak wangi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minyak wangi ini biasa di pasaran harganya RM1,500. Malam ini RM1,000 bukan tuan-tuan. Saya takkan jual RM1,000. Mari tuan-tuan, rapat. Mari tuan-tuan, rapat. Malam ini RM500 pun bukan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Orang semua makin ramai datang. Memang mahal minyak wangi itu. Kira kalau orang terbaru tu, lupa nama dia band siapa. Macam tu lah punya wangi macam tu. Jadi 500 pun bukan tuan-tuan. Hari ni 300 pun bukan tuan-tuan. Datang tuan-tuan. Rapat lagi tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan, saya jual RM100 pun bukan tuan-tuan. Wah, berapa dia nak jual ni? Betul ke tak betul? Orang dah mula berangin. Malam ni RM50 pun bukan tuan-tuan. Datang tuan-tuan. Rapat lagi. Malam ni RM10 pun bukan. La ilaha illallah. Dia nak jual berapa ni? RM10 pun bukan tuan-tuan. RM5 pun bukan tuan-tuan. Malam ini saya nak jual RM1 pun bukan. La ilaha illallah. 50 sen pun bukan tuan-tuan. 10 sen pun bukan. Malam ni saya nak jual dengan harga 1 sen. Dengan satu syarat. Mesti tunjukkan duit 1 sen sekeping kat saya. Masa tu semua berapa? Tak ada duit 1 sen. Orang perempuan yang selalu bawa yang beg kecil, yang beg emergency dia tu. Beg dia terzap, tarik macam tak ada. Paling kecil pun 5 sen. Masa tu lah baru dia tahu nilai 1 sen. Betul tak? Tu cerita. Pergi parking dekat Kuantan. Majlis Padang Kuantan. Pengok kuasa dah standby nak saman kereta kita. Masa tu lah duit shilling tak ada. Contoh. Sekarang dah pakai kupon ni. Pakai kupon. Contoh lah masa dulu yang masuk duit shilling ni kan. Semua duit kertas. Kan? Macam mana nak buat tu? Masa tu lah tahu nilai duit shilling. Kan? Kena boleh masuk duit RM1 selai. Masa tu tak ada pula duit RM1. Terlampau banyak duit RM50. Kan? Maklum lah. Kan? Baru Abah Raya, duit besar-besar semua. Kan? Anak-anak saudara semua bagi duit. Tak ada langsung yang bagi duit RM1 kat mak saudara ni. Kan? Tak tahulah ada yang teramak lagi bagi makcik dengan pakcik dia RM1 lagi, tak tahulah. Kan? Nah, tapi itulah dia. Kan? Jadi ini benda baik. Orang yang tengah sedih, kalau tengah susah, tiba-tiba dapat itu satu kelegaan pada dia. Kan? Malahan dua sifat. Kan? Iaitu alim dan juga dermawan hanya akan dicapai oleh hamba Allah yang mempunyai sifat dermawan jika didukung dengan tafaqquh fiddin, mengilmu agama dengan baik. Sementara Rasulullah SAW juga telah bersabda, dunia itu untuk 4 jenis hamba, iaitu hamba diberikan rezeki oleh Allah serta kefahaman terhadap ilmu agama, ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan ia digunakan untuk menyambung silaturahim, dan dia menyedari terdapat hak Allah pada hartanya, maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Makna dia bukan hanya faham agama, bukan hanya ada ilmu agama, tetapi dia faham bahawa sesungguhnya dia bertakwa kepada Allah dan menggunakan hartanya, dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim, dan juga dia sedar ada hak orang lain dalam harta dia. Itu sebabnya jangan sekali-kali dengan bongkak kita sebut atas dunia ni, duit aku, sekati aku lah. Selalu cakap macam tu. Amboi, beli kereta besar. Daripada kau ni beli kereta besar, kau kan nak ke mana sangat pun. Baik kau sedekah. Sekati aku lah duit aku. Ayat tu keluar tu. Orang yang tegur kita tu adalah rahmat itu kan. Orang tu negur nak ingatkan kita. Oh iyalah, betul lah. Kan? Nah, tak apa. Aku ada lagi duit tu, kau jangan risau. Aku akan sedekah. Macam tu. Kan? Ini marah pula orang ni. Sedekah. Orang ni ingatkan kita tentang sedekah. Bagi tuan-tuan. Dan begitu juga anjuran bersedekah ini tertulis dalam Al-Quran. Kalau kita tengok dalam surah Sabah ayat 39, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa dikehendaki di antara hamba-hambanya, dan ia juga telah menyempitkan baginya, dan apa saja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Nampak? Allah akan gantikan, jangan risau. Terbukti tuan-tuan, saya ni bukan cakap apa dah, 5 boleh orang bawa, dan insya-Allah bulan 12 ni saya nak bawa lagi 25 orang ahli keluarga saya. Bulan 12 bagi masa sikit. Sebab nak kumpul, nak bawa
kali keluarga. Tengah finalize ni siapa nak bawa. Bawa mak saudara, pak saudara, kan? Fikir siapa lagi nak bawa ni. Betul? Kita kena target macam tu. Allah Ta'ala dah kira, mudah-mudahan Allah dah kira dah pahala kita memang kita nak bawa. Ambil nama, ambil senarai. Dah kira pahala dah. Mudah-mudahan. Macam malam ni. Tiba-tiba nampak Samsul Debat nak balik. Kesian betul dia naik Azia, contoh. Tiba-tiba ada ustaz ni adalah duit minyak sikit, contoh. Ustaz ada ni halomang lah. Tadi dah makan dah rumah tok ketua makan lomang tadi. Kan, ni adalah sikit bekal jajan-jajan untuk ustaz kunyah ni. Dia bagi aku punya jajan tu ikan patin bagi dah gitu. 2-3 hari ni memang tak ada apa dah, memang patin sepatin-patin. Kan? Malam tadi dapat makan ikan kerai. Dia punya sadap sampai ke siku. Baru tahu ikan kerai goreng macam tu rasa. Memang ada tulang-tulang sikit tapi sedap lah. Mahal katanya ikan tu. Mahal sungguh. Itulah syukur. Malam tadi nak cakap bungkus tak tergamak kat rumah tu. Jadi saya makanlah apa yang ada. Masa saya ceramah kat Lipih dulu, saya memang tak malu betul. Masa tu dimasak lemak kerai. Saya tanya imam, ada lagi tak? Ada ustaz, kejap-kejap. Dia ambil itu je ada ustaz. Ustaz habiskan je kata. Baru tangkap ikan kerai, baru tangkap masa tu. Dengan ikan patin buah. Merasa saya. Alhamdulillah. Mahal rupanya patin buah. Patin buah tu RM200 sekilo. Dia kata. Patin moncong RM600 sekilo. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata macam tu lah. Gelak aku, langsung aku beli. Macam tu lah laurat dia lebih kurang kat tepi sungai tu kan. Beli. Ya, tuan-tuan, ikan patin tu saya beli. Dah siap siang. Kan? Dengan ikan talapia 10 ekor, ikan patin 10 ekor. Bawa balik bagi mak saya. Ikan patin tu mak saya potong kecil-kecil, goreng garing-garing, buat sama masak balado. Macam ni lah, sedap. Menyarap sedap waktu. Macam tu lah. Kejap sampai ke siku, kejap menyarap. Masa sedap. Ada seorang sahabat saya kat Seremban tu, ayat dia meninggal. Meninggal sedapnya. Dia kata, la ilaha illallah. Lagi tu. Sikit-sikit meninggal. Lawa betul kereta dia. Meninggal tengok kereta dia. Nak meninggal dia. Seorang tu pula. Kan? Dan begitu juga bandingan derma orang membelanjakan hartanya pada jalan Allah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa dikenakinya. Dan Allah maha luas kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Tu sebab kono bagi. Berganda-ganda. Berlipat kali ganda. Cuma kita tak nampak. Kalau nampak memanglah tak sanggup kita menyimpan harta kita kat rumah. Kalau kita nampak lah. Masalahnya tak nampak. Kan? Itu sebab saya tak kisah. Ni Azia okey je. Semalam ke? Pagi tadi. Tak, ni paginya saya parking kat parking penceramah tu. Bayangkan. Semalam kat Masjid Mentung pun dia tak bagi. Dia kata parking ni dah penuh. Parking kat sana ya. Dia kata. Dia tak nampak Samsul Debat sebelah tu. Kan? Saya okey je kan. Baru ingat sikit macam tu. Naik kereta besar kan terasa pula lain macam dalam hati tu. Naik kereta kecil. Kalau dah ramai sangat barulah naik tu. Naik yang besar sikit. Naik lori ke apa ke. Kan? Iya. Saya ceramah dekat hotel butik Kuantan. Ceramah untuk syarikat TM Kuantan. Sampai tu pagi tu ikut jalan Muazzam, Keratung Muazzam semua tu. Memang penuh basuh lumak dia ulat. Melekat ulat-ulat pagi tu. Sampai kat sana saya pesan dekat driver saya, kau pergi basuh lu kereta ni baru kau datang sini balik. Okey bos, saya pun turun, dia pun jalan. Pegawai TM yang sambut saya tu, steady ustaz jauh-jauh datang naik Grab. Oi, kereta aku tu kata. Dia kata Grab tu. Bayangkan tu. Tapi saya tak ada masalah. Okey, tak ada hal tu. Kan? Jadi maknanya tentang sedekah ni tak ada hal dah. Kan? Jangan kita risau. Jangan kita pening kepala. InsyaAllah ada rezekinya, ada hikmahnya, ada ganjaran untuk kita. Yang penting ikhlas. Tapi kalau kita, ada orang tanya, kalau kita sedekah tu Ustaz,
Tapi kita nak orang lain nampak. Boleh tak? Boleh kalau niat kita. Supaya orang lain mencontohi perbuatan tu. Contoh, bak tabung tu, bak tabung tu. Bak tabung tu, sap, dia letak. Niat ni, menunjuk lah tu. Jangan sekali-kali hukum orang berdasarkan apa yang kita nampak. Sebab kita tak nampak apa yang ada dalam hati dia. Contohlah, macam Ustaz Abid Liu tu lah. Dia pergi bantuan sana sini kan. Ini belagak ni saja ni nak buat konten. Jangan cakap. Kita tak tahu dalam hati dia apa. Dia pula dapat sumbangan banyak pada orang. Jadi dia kena tunjuk kat orang. Mungkin macam tu. Supaya orang faham ke mana duit tu dibelanjakan. Mungkin macam tu. Sangka baik. Kan? Kalau kita bagi dengan niat supaya orang lain mencontohi perbuatan kita, maka itu baik bagi kamu. Allah Ta'ala beritahu. Tapi kalau kamu menyembunyikan sumbangan kamu, maka itu lebih baik. Lagi baik. Dan ada satu hamba Allah. Dia datang ke Negeri Sembilan, dia tanya, ada tak tanah-tanah yang boleh dia nak wakaf, dia niat nak wakaf untuk mak dia? Maka ada. Dia beli tanah tu harga 5 juta. Tanah tu saja 5 juta. Lepas tu, alang-alang tu dah wakaf untuk mak saya. Ada tak satu tanah lagi? Saya nak wakaf untuk saya lah. Ada. Beli lagi satu tanah, lagi besar, lagi luas, 6.5 juta. Yang nama mak dia tadi, wakaf tu, dia bayar untuk pembinaan pula 50 juta lebih untuk pembinaan tu. Masjid. Boleh tengok dalam internet, Masjid Husin Serman 2. Kemudian yang masjid yang dia buat pula, Masjid Bandar Baru Senayan, 100 juta lebih kos pembinaan. Yang mana ruang solat tu nampak macam Masjid Nabawi sikit dia buat design tu. Yang paling hebat tu, dalam Masjid Bandar Baru Senayan tu siap buat satu petak, kalau dia mati besok situ tanam. Macam steady tak steady? Pengurusi khairat kematian Kampung Jambu Rias dan Kampung Lengkong. Lengkong ke Lengkong? Lengkong agak-agak. Lengkong. Oh, saya bergaduh dengan dia bahasa. Lengkong lah bang, lengkong. Lengkong, 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 lengkong. Kan? Cakap mana-mana pun boleh. Pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur dia. Kan? Betul tak? Kita pun tak booking. Masuknya bercakap ni. Tapi dia siapkan satu petak, kalau dia mati besok situ tanam. Tu belum cerita. Kad Langkawi rupanya ada baru lagi satu. Dia wakafkan untuk isteri dia. Jadi masjid yang pertama fully aircon. Dia tak nak orang tahu siapa dia. Tapi orang tahu juga. Tapi dia orang baik. Bukan senang tuan-tuan. Yelah duit dia banyak, bolehlah. Ayat kita selalu cakap, duit dia banyak, bolehlah ayat kita. Kau ada duit sikit pun tak boleh apa hal. Kan? Contoh kita nampak lalu tabung. RM5 dia bagilah. Kau nampak? RM5 bagi. Kita nampak. Kita tak tahu dia bagi RM5. Sedangkan duit balance dia tinggal RM10 dalam poket dia. Dia boleh bagi RM5. Okey tu 50% daripada kekayaan dia. Hari tu. Kita bagi RM100 dalam bank ada RM1 juta. Apa benda Kan? Not even 1%. 0.0001%. Agak macam tu. Memang common lah kita kan. Common macam tu. Ya? Kos van tu berapa Ustaz? 100,000. Nampak? Malam ni kita cuba pakat. Kalau berdapik bagi RM100 malam ni mudah-mudahan. Seorang. Jom. Boleh ke tak boleh? Boleh. Malam ni tak apa Ustaz. Bagi nombor akaun. Kita transfer RM100. Shopee tak payah fikir pun. Minyak jambang boleh. Minyak jambang boleh beli. Kasut boleh beli. Kasut tak muat pula tu. Lepas tu nak pulang kan tak boleh lah. Itulah banyak masalah. Pap. Burn RM150. Tapi apa pahala pun tak dapat. Kan? RM100 berkira. Saya umumkan malam ni. Saya sumbangkan RM2,000. Malam ni Ustaz. Ya, mudah-mudahan. Jadi, apa susah? Bagilah mana yang boleh. Mula je. Dia duit dia banyak, boleh lah. Ayat. Keluar lagi ayat tu. Kan aku dah cakap, jangan sebut macam tu. Kan? Iya, bagi tuan-tuan. Seronok. Dah mula naik pula nombor dah. Dah mula dah.
Kan? Tapi saya datang naik tu jelas dengar. Tak apalah, nanti saya dengar balik lah kat dalam video ni kan. Betul, bagi je tuan-tuan. Betul. Percaya. Nak tengok berubah hidup kita, bagilah. Cara cakap saya. Dia lagi seronok tu bila nampak pula van tu datang parking kat masjid kita. Van tu duit aku di dalam tu. Langsung habis pahala. Orang cakap janganlah nunjuk. Kata tak? Van tu. Van yang Ustaz Roslan tu, dengan budak-budak datang tu. Duit aku di dalam tu. Oh. Iya. Berapa kau bagi? RM5. Dah lah kau bagi RM5, kau sabut pula. Halahai perangai. Payah tuan-tuan. Iya, susah. Jangan kita sabut kan. Macam tu, malam ni saya sumbang tu bukan apa. Tiba-tiba pula seronok pula kan. Jarang saya umum dalam ceramah. Dah macam makin rakyat pula. Aduh, kacau tuan-tuan. Beritahu wakil rakyat kawasan ni, wakil rakyat mana? Cakap dengan dia. Kalau saya boleh bagi 2,000, komen lah kalau dia tak bagi, beritahu kat dia. Tolong sampaikan sikit kat dia. Tentu kan. Kan tentu. Iyalah kan. Saya dah pergi sendiri. Sebab saya dah pergi Mahatafiz Darul Abrar ni, saya dah pergi. Saya tengok dengan suasana dia, dengan bangunan yang dah terbina, duduk dekat bilik dia. Sofa tu dah tukar dah. Sofa yang saya duduk terbanam begitu. Belum tukar ke? Tukarlah Ustaz. Terperanjat duduk tu. Dia mulalah cakap bagi 2,000 tak minta macam-macam kan. Dengan kolam ikan. Kolam tu ada kan? Kolam lagi cantik. Itu betul. Ada setengah tempat tak kurang dekat luar sana. Apa pun tak ada. Minta macam-macam. Sumbangan sampai 300,000, 400,000. Sumbangan orang bagi dia. Satu tiang pun tak naik. Banyak. Ramai kena tipu. Termasuk yang bercakap ni. Iya. Nak buat ni lah, buat itulah. Saya pun bagi. Saya niatkan untuk arwah abah saya, arwah atuk saya, arwah ni. Niatkan. Satu tiang pun tak naik. Mereka sudah. Tagak-tagak tipu. Betul. Ramai orang hari ni dia tak takut dah mipu benda-benda macam tu. Tipu duit orang kampung. Orang kampung ni berapa ramai yang kena tipu pasal umrah, ingat? Tu nak pergi umrah tu, orang tu dia pun punya payah nak ngumpulkan duit. Melengkong-longkong nak ngumpulkan duit. Tak cukup-cukup. Mula-mula ikut map tu Ustaz, Jambu Rias tu, aku masuk kampung tu. Mana pula kat depan ni? Saya tak nampak masjid ni terbukit tu. Masuk dah simpang Jambu Rias tu. Sampai kat hujung tu. Mana paya ni? Kan? Your location is on your right. Apa pun tak sama, tak ada masjid ni tu. Keluar balik rupa terbukit ni. Alhamdulillah. Saya memang gambar datang awal. Kan? Tengok tempat dulu. Kan? Dan bila kita bersedekah ni dapat menghapuskan dosa kita. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kan? Melainkan kita berani angkat tangan hari ni. Semua berani angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz. Setakat bulan 5 ni, daripada bulan 1 itu belum ada dosa lagi dah. Tolong angkat tangan. Melampuh dosa. Banyak dosa kita ni. Dan Nabi dah sebut sungguhnya manusia itu berdosa. Dan sebaik-baik manusia berdosa itu bertaubat kepada Allah. Jadi, mana salah satu caranya kita nak cuci dosa kita, bersih dosa kita, bersedekahlah banyak-banyak. Cuba tengok. Antara 7 golongan, kata Nabi, yang mendapat naungan pada hari akhirat besok, dapat naungan Allah pada akhirat yang mana tak ada naungan selainnya. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan maknanya perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya pun nawar pun tolak, yang buruk lagi tak selera. Faham? Yang keenam, orang yang bersedekah tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya menyembunyikan sumbangan dia. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosa dia pada Allah.
Tu yang sedekah tadi tu. Tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Jadi, mana kata boleh sedekah, sedekahlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sesungguhnya dalam satu hadis lagi Nabi bagi tahu, sesungguhnya harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Ini ada satu pengumuman. Kita dah jumpa dah nombor plate yang terbaik. WYG 6653. Kita tak adalah siapa pada pemilik kenderaan WYG 6653 lampu menyala dalam kereta. Ingat saya kunci lah. Okey, tolong semak ya, tengok ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Menyala dalam kereta bahaya tu. Ada orang dalam kereta tu. Yang tengok ya. Dan maknanya harta tidak berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba pemaaf pasti Allah tambahkan kewibawaan baginya. Maknanya tak berkurang. Maksud berkurang di sini kan, para ulama menyebutkan bahawa maksudnya sini mencakupi dua perkara, iaitu hartanya diberkati dan dihindarkan dari bahaya, maka pengurangan harta menjadi tertutup ya, maknanya menjadi satu kesan yang besar kan, yang boleh dirasakan oleh indera dan kebiasaannya. Dia akan rasa senang, dia terasa mudah, dia rasa lapang. Kemudian secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan itu akan ditutup dengan mungkin pahala yang memberikan ketenangan jiwa kepada hati kita, dan berikan pahala yang berlipat-lipat kali ganda banyaknya. Jadi tak semestinya bila kita bagi itu kita mesti jadi kaya raya. Tidak semestinya. Sebab Nabi ajar kita. Nabi bagi tahu apa? Sesungguhnya anak-anak Adam ni kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Mana pernah cukup? Contohlah, katalah malam ni. Katalah. Imam mengumumkan. Tok Ketua mengumumkan. Malam ni siapa yang datang dengan ceramah Samsul debat malam ni, contoh tau, jangan tuntut, ni contoh. Yang ada pula yang tengah mengigau tu, tengah mabuk, kan ingat, ya ke ni? Dengar, ni contoh. Katalah ketua kampung umumkan, malam ni siapa yang datang, tolong bagi nombor akaun, kita akan bank in kan sebelum tengah malam ni 500,000 seorang. Contoh. Banyak tak sebenarnya? Banyak tak? Kita rasa banyak. Ada yang tiba-tiba kosongkan rumah dia, tinggalkan kampung ni. Sebab pada dia nak mulakan hidup baru. 500,000 pada kita banyak. Tapi sebenarnya bila dah ada kat tangan kita, kita akan cakap tak cukup. Itu sebab tuan-tuan pernah dengar tak cerita peneroka Felda dapat duit terpijak ni? Yang dulu lah, yang Sendayan dulu, pernah dengar tak dulu? Oh, dapat ni, dapat semua beli kereta Mercedes, beli ini, dapat duit juta-juta. Sekejap habis duit dia. Nah, itu yang kemudian tu ada satu skim. Nah, macam mana nak buat formula yang terbaik? Grup-grup ni yang second, yang beberapa batch yang kemudiannya tu diletakkan formula. Kita bagi 500,000 dalam, dia dapat 1,000,000 seorang, 500,000 dalam bentuk cash, lagi 500,000 dalam bentuk banglo. Seorang sebiji, seorang satu keluarga tu dapat satu banglo. Kalau setuju, sign. Dalam beratus-ratus orang tu, adalah 20 orang yang masuk air, tak setuju. Dia nak 1,000,000 tu bulat kat dia. Okeylah, buat. Merayulah keputusan tu, bawa ke mahkamah, tuntut hak dia. Sudahnya sampailah ke mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. Akhirnya dapat berapa? Dapatlah 1,000,000 tu pada mereka, tetapi yuran guaman mereka yang kena tolak, akhirnya dia dapat berapa je. Lepas tu jumpa balik, boleh tak nak dapat balik skim yang awal tu? Tak dapat, tuan-tuan. Sebab tak cukup. Ada orang, aku dapat 500,000 duit ke USP esok. Senang, aku tak payah fikir apa dah, aku relax je. Aku nak bercuti dengan isteri aku. Aku nak pergi Makkah, nak pergi Madinah, aku nak pergi Balkan, nak pergi Palestin. Relax, tak payah fikir apa, dia kata. Tak sampai 2 minggu dia dapat duit tu, dia pegang senapang depan bank. Dia jadi pengawal keselamatan. Bukan saya hina kerja pengawal, tak. Dia cakap dia tak nak kerja dah, dia nak relax. Apa salah dia kerja? Tak cukup.
Ni bukan kata yang memang dah kerja pengawal, teruskanlah tu kerja yang baik. Ni maksudnya orang yang dah bercakap, dia kata dia tak payah fikir apa dah. Apa taknya dapat 500,000, macam samut semua datang. Anak-anak, bah nak kahwin bah. Takkan abah tak boleh tolong. Duit hantaran minta ke abah, duit kenduri minta dengan abah. Kepada abah-abah dan amak-amak, berhentikanlah tolong anak nak menikah, pilantak kau lah. Kau yang sadap, apalah dan pula yang merana. Macam tu lah cakap. Kau apa yang kau faham, dik? Risaulah aku tengok kan ni. Kan? Betul lah. Orang-orang lama pesan kan. Tu dia, kita beringat. Kita ni untuk usia tua kita besok tak sihat, masuk hospital tu duit Nak pergi berjalan, nak tengok tompet orang. Lepas tu jangan dong cakap orang kampung ni kadang. Aku nak pergi ni, nak pergi Bali ni. Daripada kau pergi Bali, baik kau pergi Mekah. Ayat seorang tu pula. Ada peluang pergi Bali, pergilah. Tak salah pergi tengok tompet orang. Ada peluang pergi Mekah pun pergi juga. Macam tu. Tak nak pergi Korea, tak nak. Kenapa lah? Nak pergi Mekah dulu. Okey lah tu. Tapi boleh pergi tak? Pergi je lah. Hanya saya. Anamdeh. Cakap Korea dia. Iya, saya sampai dah Korea. Saya tak tengok drama Korea ni. Pergi terus. Macam tu. Iya. Risau lah. Kadang ada orang ni. Buat apa daripada kau pergi tu buat pergi ni. Tu orang dengki cakap macam tu. Kau pergi seronok dapat pergi tengok tempat orang, pergilah. Tapi kalau kau ada peluang pergi Mekah, jangan tak pergi pula. Pergi juga. Tahun ni berapa ramai orang dapat tawaran haji kan? Lepas tu barat badan tak lapis. Kencing manis tiba-tiba lah. Melurut sambut tu keluar tu masa cek tu. Kan? Ada tu lah isteri apa? Umur pula tak lepas kan. Allah sedihnya. Tak apa, jangan risau, insyaAllah. Maknanya belum ada rezeki. Tahun depan katanya dia akan longgarkan balik. Tahun ni je. Sebab tahun ni baru kali pertama nak lepaskan balik kan jemaah ramai-ramai. Sebab dia kontrol sikit lah. Saya pun dapat juga tahun ni. Tapi package dia yang mahal lah. Paling rendah 61,000 seorang. Paling tinggi 201,000. Laki bini beli rumah kan macam tu. Mahal. Tengoklah sok tuan-tuan kan, tengoklah rezeki kan. Dan kalau kita tengok kisah manusia yang dimasukkan syurga tanpa hisap, terdapat 4 golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam syurga tanpa perlu dihisap. Salah satunya adalah dermawan yang mengusahakan hartanya ke jalan Allah dengan sumber yang halal tanpa riak. Nampak? Mengusahakan hartanya ke jalan Allah. Confirm jalan Allah kalau nak bantu budak-budak mahatafiz. InsyaAllah. Tujuannya tentu. Bukan untuk berempak, bukan untuk mencuri. Memang confirm budak-budak tafiz. Apa kerja budak tafiz tu? Pergi datang tengok. Kejap-kejap menghafal. Kejap-kejap menghafal. Mengaji, menghafal. Mengaji, menghafal. Tak ada dia menghafal lagu-lagu no. Menghafal Quran. Bayangkan tu. Di jalan Allah dah tu tujuannya. Tetapi ditambah pula sumber tu mesti halal. Janganlah alhamdulillah rezeki. Bulan ni tembak nombor kono pula. Wah hajar nama itu. Duit judi pula disokah Kan? Dekat KL tu ada petak sejadah ni, dia buat petak kan dulu ada petak-petak tak jarak kan. Siap nombor. Nombor petak tu 01, 02, 03 sampai dah tengok untuk jumlah jemaah berapa ramai yang boleh masuk. Waktu maghrib tu dia cakap dia semayang, sejadah dia letak dekat petak 15. Waktu isyak tu petak 23. 1523 dia tikam tu. Kono pula. Dah kono dia belanja JK masjid, kurang ajar. Aduh, JK masjid apalah kau belanja ni? Alhamdulillah birthday saya dah lah. Tiap-tiap bulan betul birthday kau. Tu semua janganlah kan. Sumber mesti sumber yang halal dan tanpa riak. Nak nunjuk-nunjuk dengan orang. Setakat ni siapa yang paling tinggi bagi sumbangan ni? Setakat ni yang paling tinggi itulah yang abang Leman tu yang dekat rumah nombor 35 tu. Dia bagi berapa? Dia bagi 500. Aku bagi 1000 dan tolong beritahu kat semua orang.
Siapa paling tinggi? Kalau ada lagi tinggi, beritahu balik semula. Oh, yang kawan tu mengapi lagi. Ada seorang nak bagi 5,000. Ya, aku bagi 10. Tak apalah. Yang untung kita kan. Tapi betul. Tapi kita janganlah riak nak nunjuk dengan orang. Cuba tengok lembu. Tu yang kadang-kadang sumbangan lembu korban. Buat pengumuman pagi tu. Alhamdulillah tahun ni kita ada 7 ekor lembu. Yang mana 2 ekor lembu disumbangkan oleh Haji. Ada sebutlah Haji seorang. Yang Haji tu. Jangan je. Wah, kombangnya sampai ke bumbung dah. Cakap lah dengan dia, cakap ada seorang hamba Allah, orang kampung kita, dia dah sumbangkan. Sudah. Tak payah dia sebut. Rupa kat lembu tu ada cop. Siapa sumbangkan tu? Botol-botol kat koting lembu tu. Gila betul. Siap tulis tu. Contohnya Haji Roslan. Contoh, bukan nama sebenar. Ada Haji Roslan? Tak ada eh? Ada. Dah balik dah. Sumbangan daripada Haji Roslan. Kau ada? Ada tulis itu. Kau ada? Dia kata, la ilaha illallah. Sebaik ustaz tak macam tu kan? Ni contoh lah. Jadi makna kata, jangan kita riak. Sesia jadi kan? Kemudian, Rasulullah SAW pada hayatnya adalah orang sangat dermawan, malahan akan melipat gandakan amalannya dengan memperlebihkan amalan itu pada bila? Pada bulan Ramadan. Itu kita tahu dah. Kan? Dan kalaulah kita nak bagi sedekah ini, kita kena ingat bahawa sesungguhnya sedekah ini ada banyak kelebihan-kelebihan dia. Yang pertama, menghapuskan dosa yang saya beritahu tadi. Yang kedua, dapat memisahkan diri dari neraka. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sekalian, kerana sesungguhnya sedekah itu dapat memisahkan kita daripada neraka. Selain pada itu, walau sedekah dengan apa pun bilangan yang sedikit sekalipun, dapat mengelakkan diri daripada api neraka. Sabda baginda lagi, jauhkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Nampak? Kurma sebiji, kan? Macam itulah. Apatah lagi bagi pisang setandan. Apatah lagi kalau kita buat gulai lemak kepaya. Gulai lemak botik muda tu kita racik halus-halus buat lemak kan. Gulai lemak, ya Allah, sadap. Tapi tak ada yang tanya saya, Ustaz, Samsul debat gemar makan apa? Jadi tak ada harapan malam ni ikut selera. Saya memang tak ada lah kan. Tak ada contoh lah kan. Ada harapan ikut selera pengusi ni. Kan? Saja tuan-tuan. Yang ketiga, dapat dilipat gandakan pahala. Kan? Perumpamaan orang yang, macam saya sebutkan di awal tadi, dapat sampai 700 kali gandaan pahala. Daripada berapa? Tengoklah keikhlasan kita. Kan? Lagi banyak kita bagi, lagi banyaklah yang kita dapat. Kemudian melalui jambatan Siratul Mustaqim dengan cepat. Bayangkan tu. Kan? Tak ramai boleh berjaya mengharungi jambatan itu, Siratul Mustaqim titian sirat ini. Kan? Lalu janganlah kedokut kerana dengan bersedekah akan jadi pembantu dan penolong kita di akhirat nanti. Kemudian dapat memadamkan kepanasan dalam kubur. Bayangkan tu. Sedekahlah banyak-banyak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan dapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nampak? Dalam saya sebut ni, dah sampai bab kubur, dah penuh dah tabung tu patut. Dia tengok, dah penuh belum? Belum lagi tu. Tak timbul lagi duit Around lagi jalan kali kedua. Yang tadi ada yang tengah fikir tadi tu. Dia fikir, dia tolak. Fikir, dia tolak. Tak tahu lah kok duit tu terbenam dia masukkan rantai omeh tu. Cuba tengok. Nak tengok balik. Kemudian mendapat naungan pada hari akhirat. Yang 7 golongan tadi pun saya dah sebut. Kemudian dimasukkan syurga tanpa hisap dan juga seksaan. Kan? Jangan sekali kita bimbang. Malahan begitu juga yang ke-8. Sedekah akan dapat menambahkan rezeki dan kekayaan. Dan begitu juga sedekah merupakan amalan yang tidak putus sampai mati, seperti mana yang disabda oleh Nabi Muhammad SAW, apabila anak cucu Adam itu mati maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, kan? Anak yang soleh mendoakan keampunan untuk ibu bapanya, dan ilmu yang berguna setelahnya, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi
Manakala salah satunya adalah sedekah jariah. Kemudian dapat memanjangkan umur, sehat walafiat, alhamdulillah. Sebab sedekah banyak, sehat nampak cara muda. Dah lah sehat, panjang umur, merasuk kahwin banyak kali. Contohlah, contoh rezeki juga tu. Jangan gitu sangka-sangka buruk, kahwin dia kerja itu sedekah. Orang kata kita sedekah dengan cara doakan yang baik-baik. Rezeki dia. Isteri meninggal, ganti tika. Isteri meninggal, kahwin lagi. Sebab dia tak boleh hidup sendirian. Kan? Dapat isteri yang muda pula. Bayang anda umur 85, dapat bini umur 25. Macam? Terangkit kau ni orang kampung. 25, biar betik. Kan? Doa lah yang baik-baik. Ini malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cubalah doa yang elok-elok. Weh budak, kau apa yang kau faham? Kau ni parah betul. Doakan yang baik-baik. Mudah-mudahan dapat isteri yang tagap boleh jaga dia macam tu, kan? Dapat mengubatkan penyakit. Kan? Ubatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Tak sehat, selalu poning, selalu ni. Ada seorang sahabat saya ditimpa penyakit pelik. Dia makan tapi 2 tahun tak berak. Bayangkan. Mana dia pergi? Dia makan 2 tahun tak buang air besar. Tu bayangkan. Mak tak tahu. Tapi dia tak sakit pun. Peliklah. Dia takutlah kau jadi apa-apa. Lepas tu berubat lah. Jumpa ustaz ni. Alhamdulillah. Akhirnya kenduri dia. Sebab dapat berak. Ya bayangkan tu. Nak cerita. Salah satu yang diamalkan dia. Ni cerita betul. Bukan saya main-main ni lah. Tak pernah lagi kan orang kenduri sebab dapat berak kan? Tak pernah lagi. Kalau tu hari-hari kenduri tu. Kan? Tak, ni sebab memang betul. Memang rupanya ada orang hantar benda-benda yang tak elok ni lah. Tapi dia buat lah. Selain benda tu dia sedekah. Memang dah dipesan oleh ustaz tu. Bercuba sedekah. Bagi sedekah banyak. Guna menghindarkan dari segala bahaya. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah bersedekah kerana musibah dan bencana tidak mampu mendahului sedekah. Bila sedekah, barulah berkat hidup. Macam tu cerita. Sedekah dengan ikhlas, sumber yang halal, tak ada riak, berkat hidup kita. Tanda berkat pertama, apabila rezeki yang kita ada terasa cukup. Tu tanda berkat tu. Duit gaji, kadang-kadang orang perempuan kan, pernah tak bayar-bayar bil, bayar, berlebih lagi. Pernah tak berlaku? Rupa bertukar wallet dengan suami. Dah suami lah tak cukup, mana pergi duit aku tu kan. Kan, itu jarang berlaku lah. Itu macam sengaja tu kan. Jangan buat lah macam tu. Tapi dah bayar-bayar ada lagi. Alhamdulillah rezeki. Rezeki dirasakan cukup. Kedua, rumah tangga rasa stabil. Sedekah banyak. Nak rasa stabil rumah tangga, sedekah banyak. Happy. Walaupun berceramah sampai ke Bentung. 2-3 hari duduk Pahang. Tetap bahagia. Macam tu lah. Ialah sayangkan isteri, tinggalkan. Kerinduan ni. Macam tu lah kan. Tak sabar nak balik ke Seremban. Macam tu lah ya. Macam tu lah ya. Jadi rasa bahagia. Ni bergaduh. Ada yang mana bergaduh. Dalam bergaduh tu beranak. Tu rezeki kan tu. Bergaduh. Sampai ada kan. Aduh hai. Bila bawa bab tu kan makin risau tengok budak-budak ni. Faham lah dia tu. Kan? Tapi betul. Kemudian apa dah? Yang ketiga, anak-anak menjadi. Anak-anak tu belajar pandai. Ambil 7 subjek dapat 10A. Tak lebih pula A daripada subjek yang dia ambil. Pecahan tak wajar. Kan? Anak-anak mengaji cepat faham. Anak-anak bagi surah hafazan tu cepat dapat. Tu maknanya betul lah tu. Ada keberkatan tu. Kan? Anak dia kejap-kejap naik kelas. Contoh, pandai anak aku. Kan? Ataupun anak-anak tu tidak menyakitkan hati kedua ibu bapanya. Allahu Akbar. Nampak? Kemudian apa lagi? Tanda-tanda keberkatan rezeki adalah rumahnya sentiasa diziarahi. Itu pun tanda berkat rezeki juga.
Tidak termasuk yang tin Shopee. Tak termasuk. Ya. Tu memang hari-hari datang tu. Kan? JNT datang. Kan? Nah, itu tak termasuk. Ni yang datang ziarah datang rumah kita. Ini orang datang dia tutup rumah. Kan? Orang tu daripada jauh nak datang ke kampung Lengkong. Datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan? Tak ada dia buka ada. Menyuruk dekat belakang tu. Kan? Tapi kalau kita pergi rumah orang, kalau orang tak buka pintu, jangan kita paksa orang tu buka. Aku tahulah kau kat dalam. Tak payah cakap macam tu. Sebab tu hak tuan rumah. Jangan buat macam tu. Satu pergi rumah orang ni, beraya ni. Cuba jaga adab tu. Nabi ajar tu, kalau bagi salam jangan menghadap depan pintu, ke tepi sikit. Supaya bila kita bagi salam, kalau tuan rumah tu buka pintu, nampak kita, sekejap. Ada aib di dalam tu. Dia tengah lipik, dia bawa sepah ni, kain dalam, suar dalam, 18 lubang, ada tersangkut lah. Sudah clear. Tak, orang lelaki kadang gambar yang tu. Sebab dia mudah untuk lubang angin kan. Agak lah. Jadi rumah bersepah, ada yang kopi O yang tak berangkat dekat ruang tamu tu dah seminggu lebih. Jadi semua nak kena clearkan. Sekejap. Itu hak tuan rumah. Lagi satu lagi, masuk rumah orang, jangan lama-lama. Daripada pukul 8 malam, pukul 11 tak balik lagi. Dah lambat lah saya balik dulu. Tuan rumah ni berbasa-basi, dia cakap lah. Awal sangat nak balik. Ya ke? Duduk dia balik. La ilaha illallah. Tak faham betul lah. Tu semua nak kena tahu tu kan. Tahu berkat-berkat juga. Tapi janganlah lebih kan. Lepas tu datang rumah orang, ikut peraturan orang tu. Masuk, duduklah sini, duduk sini terus. Tak apa. Nak duduk depan TV. Senang, nak tengok TV. Kau sadar tak tu rumah siapa? Lepas tu, ni marilah sini makan. Makanan tu bawa sini. La ilaha illallah. Merah-merah muka tuan rumah tu. Satu lagi panggil orang perempuan, pergi rumah orang. Kau pergi rumah orang, kau mulalah nak road tour round rumah orang tu. Abang pegang beg. Nak tengok rumah dia. Jangan. Satu lagi, jangan togo rumah orang. Ni bukan lansir 2 tahun lepas ke? La ilaha illallah. Jangan. Tu ada tu. Lepas tu jangan tanya soalan sensitif. Kau bila nak kahwin? Jangan. Kau berat badan kau berapa? Kau puasa tak hari tu ni? La ilaha illallah. Jangan. Tu semua nak kena jaga. Dan satu lagi tanda diberkati, balik-balik pada tajuk sedekah ni. Tanda rezeki kita diberkati adalah doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak lagi lah sebenarnya. Nanti kita akan sambung untuk cerita sedekah part 2. Kalau ikutkan tak cukup ni. InsyaAllah kita akan buat lagi dalam sesi yang akan datang. Saya tengah nak arrangekan ni. Bawa ke Pahang ni nak buat 2 Syamsul. Nanti tengoklah. Syamsul Debat dan Syamsul Rau-Rau. Saya datang sini, kami berdua, Ustaz Roslan duduk tengah. Jadi masa tu pastikan semua bawa 1000 seorang pula. Ini cerita 100 ni, malam ni cerita 100 ni. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tidak? Jangan merayau dah jawab itu. Kalau boleh lah ya. Kalau boleh, mudah-mudahan. InsyaAllah saya doakan murah rezeki orang kampung ni. Saya doakan dipermudahkan segala urusan. Saya doa mudah-mudahan anak-anak semua jadi penyejuk mata hati dan jiwa kedua ibu bapa ni. Mudah-mudahan dimurahkan segala apa pun. Tanam apa pun menjadilah. Tanam pisang keluar botik, tanam botik keluar pisang. Okeylah tu. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita. Anak-anak berjaya dunia akhirat mudah-mudahan. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada malam ini. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Kalau ada bergalih-galih tempat duduk tu saya faham lah tu. Makna kena suruh berhenti lah tu. Dia ni tak erti nak berhenti ke dia ni? Jadi dengan berhenti ni salah satu tanda. Juga satu bentuk sedekah sebenarnya. Kan? Lagipun makanan dah ready kan? Ada makan tak malam ni? Ada. Okey. Jadi bila dah makanan dah ada, makruh ceramah lama. Jadi insyaAllah. Jadi ucapkan terima kasih di atas kesudian pihak penganjur pada malam ini. Begitu juga Ustaz Roslan, terima kasih banyak kan pada malam ni sebab sudi mengundang saya ke masjid ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Kan? Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat,
mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik Masjid Al-Ihsan menyemput, rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.